Boleh kita mula? Baik, sebenarnya boleh kita mula kot lah. Okay. Saya ingat sikit gambar ni. Boleh kot kita mula insya-Allah. Dapat dengar suara saya? Sahabat-sahabat yang mungkin dah masuk. Boleh dengar Alhamdulillah suara saya? jelas Ustaz. Boleh. Ni ada tak buka. Dengar. Ustaz, dengar jelas Ustaz. Baik, terima kasih. Baik, insya-Allah. Baik. Boleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan nikmat yang semakin kita rasa saat ini, nikmat Allah kembalikan. Allah semakin kembalikan nikmat yang selama ni ditahan buat seketika. Rasa tak sabar dah nak balik kampung, nak rentan negeri. Apa pun kita ikut SOP lah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita sambung pengajian kita menggunakan buku Al-Quran yang belum kita baca. Buku nipis sahaja yang merakamkan lebih 50 kisah yang akan membuatkan kita terfikir, tersentak, ada ayat ini dalam Al-Quran. Sebagaimana yang saya secara peribadi rasa dan lalui, saya harap tuan-tuan pun rasa begitu juga. Baik, cuma untuk kuliah kali ini, saya nak cuba lajukan tempo dia. Rasa tak sabar nak habiskan buku ni, nak bagi rasa secukup-cukup, sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat pengajian semua. Saya doakan sihat walafiat semua ya. Dan kita dalam hujung minggu ini, waktu pula pukul 3, pukul 4 ni waktu paling, saya selalu sebut waktu perdana lah. Waktu perdana bagi dua keadaan. Waktu perdana untuk tidur dan waktu perdana untuk kita tambah pengisian rohani. Sebagaimana pada waktu 3-4 pagi, itulah waktu perdana tidur. Dalam masa sama dia menjadi waktu perdana kita mengenyangkan rohani, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari pula, inilah waktu untuk tidur tengah hari, qailullah, dan waktu perdana yang disusun atur oleh pihak Akademi Tadabbur Malaysia untuk kita buat pengajian lebih kurang sejam ini, mentadabbur, meneroka kalamullah. Ya, baik sahabat sepengajian sekalian. Kalau boleh, sebelum kita bergerak, kalau boleh ada pada tuan-tuan, puan-puan Al-Quran. Supaya saya ingat, lepas ni tak guna slide dah, kita guna buku, kita guna Quran. Apabila saya sebut ni, kita pergi terus lompat ke Al-Quran, ke muka surat sekian, ayat sekian. Kita meneroka. Boleh ya? Saya bagi masa. Dan ini antara cara saya belajar dahulu dengan seorang sahabat yang saya kira juga guru saya. Apabila saya belajar dengan dia, Ustaz Nasrul, saya belajar dengan dia ni tentang tadabbur Al-Quran. Masya Allah, tak terikut sampai sekarang. Apabila dia tak ada nota pun, dia pegang Quran depan, saya pegang Quran depan. Okey, Ustaz, buka muka surat sekian, ayat sekian. Kita tengok, ni ayat sekian. Okey, ayat ni, hujung dia ada pada ayat yang lain, pada surah sekian. Kita buka muka surat sekian. Masya Allah. Apa beza ayat ini dengan ayat ini?
Tengok perhati, tengok rahmatullah, contoh saya ingat tu rahmatullah, perkataan rahmat di satu ayat rahmatullah, ta belakang tu ta bulat. Lepas tu dalam ayat lain pula rahmatullah, ta tu ta maftuhah, ta terbuka. Apa beza? Sebutannya sama dari segi bacaan. Oh, panjang pula. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Sama yang seperti mana saya kongsikan sebelum pada ini, perkataan ad-din. Ad-din, dzalika ad-dinul qayyim. Ad-din. Okey, Ustaz cuba tengok, buka muka surat sekian, perkataan ad-din dalam ayat sekian. Kita pernah, okey, ad-din. Apa maksud ad-din kat sini? Kita berkata agama lah. Okey, buka ayat muka surat lain pula, ayat sekian, surah sekian, buka ad-din juga. Apa maksud din kat sini? Kita kata agama lah. Cuba baca betul-betul. Betul-betul. Oh, terbuka. Jadi saya nak bawa tuan-tuan rahmat Allah pada pengalaman itu, kita tadabbur Al-Quran juga terus kepada tempat atau sumber dan terdapat dalam mushaf itu. Boleh ya tuan-tuan? Saya kira semua dah ada. InsyaAllah kita mulakan. Siapa yang ada buku, insyaAllah hari ini kita masuk kisah ke-9, muka surat 22. InsyaAllah saya sebut tadi, kita akan lajukan sedikit pembacaan kita. Mungkin kita akan baca 4 ataupun 5, punya sasaran saya, 4 ataupun 5 kisah daripada buku ini. Baik, bismillah. Tajuknya, tak jumpa pun. Seorang ustaz mengajar di sebuah surau pejabat. Beliau mengatakan bahawa Allah melaknat, terima kasih yang respon Puan Aisyah, ya. Terima kasih. Beliau mengatakan bahawa Allah melaknat perempuan yang mengubah rupa paras demi kelihatan cantik. Beliau pun memberikan contoh perempuan yang mencukur kening. Lantas seorang wanita mencelah, Ustaz tak boleh pandai-pandai kata Allah laknat sedangkan Allah tak sebut pun. Tak boleh Ustaz kata Allah laknat perempuan, Allah nak perempuan mencukur kening. Allah tak sebut dalam Al-Quran. Dengan tenang Ustaz menjawab, mana mungkin saya memandai-mandai? Rasulullah sendiri sebut, dalam Al-Quran pun ada. Wanita pun terus membalas, tak baik Ustaz menipu. Walaupun luaran saya begini, saya faham bahasa Arab. 10 tahun saya duduk di negara Arab ikut suami. Saya pun dah khatam Al-Quran sekali dengan maknanya. Saya rasa staf-staf perempuan yang bertudung di sini pun tak faham Al-Quran. Tapi saya tak jumpa pun walau satu ayat yang sebut begitu. Yang sebut kata Allah laknat perempuan yang mencukur kening. Saya bayangkan mungkin perempuan tu dia mencukur kening. Ya. Lalu Ustaz tu jawab, Alhamdulillah, ada puan. Mungkin puan terlepas pandang ayat ini. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Maksud dia, apa-apa saja yang dibawakan oleh Rasulullah, maka laksanakanlah. Dan apa-apa saja yang dia larang kamu lakukannya, maka hentikanlah. Surah Al-Hashr, surah ke-59, ayat yang ke-7. Pendek saya cerita dia, dan cerita ini saya ingat dia ada beberapa versi, sepanjang saya pernah baca, ada yang macam-macam, ada beberapa versi, dan ini antara kisah awal yang mencuri tumpuan saya secara peribadi untuk mengumpul kisah-kisah seumpama yang daripada kisah itu mengangkat satu ayat. Ayat kisah ni ada beberapa bentuk. Jadi ini antara saya ingat dalam contoh yang moden, dan masya-Allah ayat yang diingatkan kita daripada kisah ini sangat-sangat mustahak. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Pegang tuan-tuan rahmat Allah ayat ini. Baik, kita pergi ke tempatnya dalam mushaf, iaitu muka surat 546. Muka surat 546 surah Al-Hashr. Boleh buka semua tuan-tuan dah. Kalau kita pengajian bersemuka nampak aktiviti membelik Quran di depan saya, tengok sonok tuan-tuan. Surah Al-Hashr, muka surat 456. Surah Al-Hashr tu dalam mushaf dia bermula dengan muka surat 545. Tapi yang tempat ayat yang di tumpuan kita ialah pada muka surat 546. Kalau semua dah ada, insya-Allah. Kalau tak ada, mungkin sampai boleh bayangkan. Baik. Ini kisah ini memperkenalkan kita, mengingatkan kita atau menyedarkan kita adanya ayat yang berbunyi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apa-apa saja yang Rasulullah suruh buat. Apa-apa saja yang Rasulullah larang tinggal. Ini merupakan perisytiharan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa agama ini juga dasarnya datang daripada sunnah. Quran ini, Islam ini dia ada dua sumber, Al-Quran dan sunnah. Dia mesti dua-dua sekali. Tak jadi Quran saja, tak nak terima Al-Quran sunnah, tak nak terima hadis, tak jadi hadis saja, tak nak ambil pun Al-Quran. Jarang. Yang adanya golongan anti hadis yang dia kononnya ataupun dia suka gelarkan mereka sebagai Quraniyun. Kami golongan Al-Quran. Kami golongan Al-Qurani. Tumpuan kami pada Quran. Islam sebenarnya ada pada Al-Quran, bukannya pada sunnah. Sunnah ni dia ada sekali dengan kata ada Arab. Dia punya kata alasan. Tidak begitu. Dalam Al-Quran Allah sebut melalui ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Baik. Dari kisah ini bawa kita pada ayat ini, daripada ayat ini bawa kita berkenalan dengan satu surah, iaitu surah Al-Hasyr. Masya-Allah, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tengok sedikit apa yang ada dalam surah Al-Hasyr. Ya. Surah Al-Hasyr mungkin ada yang faham bahasa Arab, boleh baca sendiri, boleh tengok. Kalau ni pun kita terokai, tuan-tuan rahmat Allah. Kita pergi dulu kepada ayat 7 yang menjadi tumpuan kita. Ayat penuhnya apa, tuan-tuan? Ayat 7 kita tengok muka surat 546. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. Baik. Insya-Allah tuan-tuan rahmatullah. Ayat ini atau surah ini secara keseluruhan merakamkan kepada kita suasana keadaan yang berlaku pada hayat Nabi SAW ketika di Madinah. Madinah negara yang Nabi bina, negara agama, dan Madinah lah yang menterjemahkan bagaimana Islam itu sebenar dalam rupa individu, dalam rupa kehidupan berkeluarga, dalam rupa kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam rupa kehidupan bernegara. Madinah, tuan-tuan. Ya. Dan proses ataupun Nabi nak tunjuk, nak demonstrasi bagaimana rupa Islam itu bukan senang. Cabaran, bukan maksud kata Nabi dah berhijrah dari Mekah ke Madinah smooth, lancar je di Madinah itu. Bukan. Bahkan lebih dahsyat, lebih mencabar. Bukan kita kata mencabar ini dari sudut serangan luaran tu. Ya, kita kata perang, Nabi perang dengan kaum musyrik di atau perang Badar, perang Uhud. Kan? Ini surah Al-Hasyr merakamkan apa yang berlaku di dalam Madinah itu sendiri. Baik. Ayat ke-7 itu yang menjadi tempat kepada ayat yang kita baca, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu ialah orang kata punchline ataupun penutup kepada penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala di awal ayat itu. Allah cerita apa? Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil kay la yakuna dunatan bainal aghniya'i minkum. Apa sahaja yang Allah Subhanahu Taala berikan, anugerahkan kepada Rasulullah dalam rupa al-fai', dalam rupa harta perang fai', kita ceritakan lepas pada ini, maka harta itu keseluruhannya untuk Rasulullah, yang mana untuk Allah dan Rasulullah, yang mana Rasulullah akan uruskan, akan serahkan atau berikan kepada siapa saja Nabi suka dalam kalangan 5 golongan ini. Lidil qurba, ahli keluarga Nabi, wal yatama, anak yatim, masakin, orang miskin, wa bani sabil, dan orang berkelana. Sebelum pada itu walir rasul, untuk Rasulullah, untuk kepada 5 golongan ini. Baik. Kemudian Allah kata, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu.
Jadi apa saja yang Rasulullah bawa ini daripada arahan Allah SWT, terima. Dan apa saja Rasulullah larang, nanti. Apa tuan-tuan rahmat Allah? Ayat ini keseluruhannya nanti cerita ni ialah seperti saya sebut tadi, menggambarkan apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Al-Fai, harta perang ni ialah sumber harta Nabi SAW. Ini kita kena bincang panjang lah. Kita mungkin selama ini kita menyangka Nabi miskin. Ya, Nabi ada ketika Nabi miskin dan ada ketika Nabi kaya. Banyak keadaannya Nabi kaya, tuan-tuan. Kaya harta. Nabi sebelum jadi Rasul, Nabi kaya. Nabi bermula kerasulan Nabi, Nabi kaya. Kemudian di tengah-tengah perjuangan itu, Nabi miskin. Harta Nabi habis hilang, tuan. Nabi berhijrah ke Madinah dalam keadaan miskin, tuan-tuan. Tapi berlalunya masa sampailah pada perang atau pengusiran Bani Nadir, Quraidah, sebelum tu Bani Qainuqa, kemudian Nabi kaya balik, tuan-tuan. Nabi kaya ni maksud kaya harta dari dua sumber. Nabi ni ada dua sumber harta dia. Iaitu pertama harta khumus. Harta khumus ni harta 1/5. Ya, mana-mana perang, mana-mana peperangan yang orang Islam menang, lepas tu dapat kumpul harta, kan? Total harta itu 1/5 menjadi hak Nabi SAW. Nabi bagilah kepada yang 5 golongan ini. Ini hak Nabi. Kalau kata ada 1,000, 20,000 nilai itu hak Nabi seorang. Kemudian selebihnya 80% itu diberikan kepada orang yang terlibat dalam perang itu. Mengikut pada saham ataupun peruntukan masing-masing. Pada zaman itu, siapa yang tentera askar yang sertai perang Nabi yang bawa tunggangan unta atau kuda, dia dapat 2 bahagian. Yang jalan kaki dapat 1 bahagian. Kadar-kadarnya ikut pada hasil ketika itu. Ini harta ghanimah. Harta perang yang Nabi dapat setelah berlaku pertumpahan darah, berperang, bertempur, bersilau senjata. Daripada situ Nabi dapat al-khumus, 1/5. Baik. Satu lagi perang ataupun satu lagi harta perang Nabi SAW ialah harta fai, sebagaimana disebut dalam ayat ini. Al-fai ialah harta perang yang Nabi dapat daripada musuh ataupun musuhlah tanpa berlaku pertumpahan darah. Tanpa berlaku pertumpahan darah. Tak ada perang, tak ada bersilau senjata, musuh menyerah kalah ataupun musuh minta berdamai, harta yang dapat itu harta fai. Lalu apakah peruntukan dia? Kepada siapa peruntukan dia? Kat sini dalam situasi ini Allah tetapkan harta fai ini 100% milik Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, Allah boleh faham, boleh rasa tak apa yang ayat Allah SWT nak cuba rawat, tuan-tuan. Sebab ini berlaku, ayat ini turunnya berlaku ketika pengusiran Bani Quraidah. Bani Quraidah ni satu Bani Yahudi yang duduk di Madinah. Mereka ada husun, ada kubu-kubu yang besar. Mereka khianat dengan Nabi SAW dalam perang Ahzab. Jadi mereka dihukum keluar, dihukum dihalau. Nanti kita kena tahu juga dalam ayat ni, surah ni sebut. Kadang kita salah faham, jahatnya orang Islam, Nabi sampai halau mereka dari tempat ni. Dihalau, kena tinggalkan tanah, harta semua. Allah sebut dalam ayat yang ketiga, tuan-tuan boleh baca nanti. Bahkan itulah, kalau tidak kerana rahmat Allah, kalau tidak kerana Allah dah tetapkan, Allah dah putuskan mereka itu kena halau, nasib yang lain mereka dihukum bunuh semuanya. Mana lebih baik? Ini Allah sebut. Baik. Jadi lama, berapa belas hari Nabi dan para sahabat mengepung Bani Quraidah itu. Lama. Dan Nabi sebelum pada itu dah berhempah pulih dah perang Ahzab. Kemudian pendek ceritanya menang, Bani Quraidah ditawan, lalu dihalau. Harta yang tinggal itu sangat banyak dengan tanah kebunnya, ladang kurmanya, dan sahabat Nabi lepas tu jadi kaya, tuan-tuan. Sahabat Muhajirin lepas dapat harta-harta ni, semua orang kata Nabi bahagi, semua kena pulangkan balik harta yang sahabat Ansar berikan kepada mereka. Maksudnya keadaan kehidupan sahabat Nabi sendiri di Madinah berubah lepas pada itu. Jadi senang. Saya kata ada masa Nabi kaya. Baik. Kembali pada situasi tadi, harta tu apabila kepung ramai-ramai sama-sama, tapi akhir kesudahan dia apabila dapat harta itu, Allah kata harta itu ma'afa Allahu ala rasulihi
falillahi walil rasul. Hak Allah dan Rasul tak dibagikan kepada sesiapa pun sebagaimana dalam perang yang lain dalam harta ghanimah. Yang ni Allah, kemudian Allah cerita sebut hak-hak ini, kemudian Allah kata wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa saja yang Rasulullah bawa dari segi syariat hukum ini, terima. Dia merawat hati, ya. Boleh faham? Baik, begitu. Bukan cerita tu kita nak sebut, jadi panjanglah pula. Cumanya tuan-tuan rahmat Allah, alalang dah berada di muka surat ini, nanti tuan-tuan boleh, sahabat boleh baca semula. Daripada ayat ke-7 itu ada ayat ke-8 lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim, kemudian ayat ke-9 wallazina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, kemudian ayat 10 wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ayat 8, 9, 10 yang ni saya ingat ada lah dalam kisah kita yang akan datang. InsyaAllah lah kita tinggalkanlah ayat ini dalam kisah yang akan datang. Dia ataupun boleh baca untuk awal-awal ini. Ayat ini, ayat 6 atau 8, 7, 8, 9, 10 merakamkan kita, memberikan kepada kita dalam agama ini ada 3 golongan. Pertama, al-muhajirin, as-sabiqun al-awwalun, al-muhajirin. Yang kedua, walladzina tabawwa'ud dar, golongan Ansar, orang yang menyediakan tempat tinggal mereka untuk dihijrah, untuk didiami oleh sahabat muhajirin. 2 golongan. Dan golongan ketiga dalam ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang atau generasi yang datang selepas mereka, selepas golongan muhajirin, selepas golongan Ansar, yang mana mereka berkata kepada, yang berdoa kepada Allah SWT, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah berlalu dalam golongan muhajirin dan Ansar. Ini golongan ketiga. Kita golongan mana tuan-tuan? Kita golongan yang ketiga. Mudah-mudahan ini tidak ada pilihan lain. Kita kena berada dalam golongan yang ketiga. Sebab golongan yang pertama dah lepas, tak sempat dah kita bersama. Golongan kedua juga sudah lepas, tak sempat kita nak bersama. Sebab mereka berkaitan dengan para sahabat dan waktu itu sahaja. Yang tinggal pada kita tidak ada pilihan lain, ialah duduk dalam golongan yang ketiga, orang yang datang kemudian. Dan apa sifat orang datang kemudian ini? Mereka ada pengasih, sayang kepada 2 golongan yang terawal tadi. Jadi apa tuan-tuan rahmat Allah? Golongan yang membenci sahabat masuk tak dalam golongan ketiga? Tidak. Bagaimana agama dibina dengan tanpa mencintai para sahabat? Ada golongan, kita sebut tu ada Syiah, golongan Syiah, dan ramai tuan-tuan kita pelihara diri kita, ahli keluarga kita daripada pengaruh Syiah. Boleh terpengaruh dengan hal ini. Mereka membenci para sahabat, mereka bahkan mengutuk para sahabat, mengatakan para sahabat kafir. Lalu bagaimana nak masuk dalam ayat golongan yang ketiga ini tuan-tuan? Ya, itu kita akan bincang lanjut nanti. Baik, kita masuk semula ke buku kita. Panjanglah pula tuan-tuan. Kita tengok pada bahagian catatan muka surat 23, ayat ini akan mahu kita membaca semula surah Al-Hasyr. Kita dah baca sikit tadi, itu lebih kurang dia. Yang poin yang kedua saya sebut, ada orang yang mampu faham Al-Quran tetapi tidak mahu menerima petunjuknya. Tuan-tuan, kita ingat kisah tadi. Seorang dia faham Al-Quran, seorang perempuan, tapi dia tidak mahu menerima petunjuknya. Sebab itu kita dah jadi tabiatkan, diadatkan untuk kalau kita berdoa, kita kata wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga dengan Allah bekalkan kita dengan taufik dan hidayah. Taufik lain, hidayah lain. Taufik ini ialah kemampuan, kemahuan untuk ikut kebenaran. Hidayah itu petunjuk, hidayah itu kebenaran. Sebab itu kalau guru saya, baru saya sebut, orang ni buat baik, orang ni buat benda baik, buat ibadah, bukan semata-mata dia tahu, tetapi kerana dia mahu. Itu betul tuan-tuan. Berapa banyak benda yang kita tahu, tapi kita tak mahu buat dan mungkin tak mampu buat. Ada orang tua, dia mahu. Dah tua-tua tu, dia nak pergi masjid, nak solat malam. Dia tahu, dia mahu, tapi tak mampu. Ya. Ada orang muda tahu, macam saya ni tahulah berapa yang mulai, tahulah kena baca Quran banyak, kena kaji, tahu. Tapi
dengan nafsu, dengan ni kita jadi tak berapa mahu tu. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah rezekikan kita ilmu yang mana tahu, bukan sekadar itu Allah rezekikan kita mahu, taufik, dan berikan kita sihat wal afiat, iaitu mampu. Kena gabung tiga-tiga ni. Tahu, mahu dan mampu. Baik. Seterusnya, ketiga, Islam dibina dengan dua sumber utama yang saling bergandengan, iaitu Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Sunnah. Awas kita daripada da'iyah golongan anti hadis yang menolak beramal dengan hadis Nabi, kononnya dengan Al-Quran saja sudah memadai. Tuan-tuan, kita mengaji, terus mengaji, menambah ilmu dengan cara yang betul, dengan apa sumber, dengan keadilan, dengan secara pengajian yang betul. Kerana Islam ni tidak semudah. Islam ni mudah, tapi zaman sekarang dengan gabungan saat ini tidak semudah kita sangka. Ikut ajaran sesatnya apa sebagainya. Bukan sekadar Islam ni dengan Quran, tapi dia mesti dengan sunnah. Dan bukan sekadar kita memahami Al-Quran ini dengan Quran dan sunnah semata-mata, tapi mestilah dengan kefahaman salafus salih. Ada golongan yang kita Islam, kita mengaji Islam, betul. Apa sumber kami? Quran. Apa sumber kami? Sunnah, hadis. Tapi cara fahamnya ikut cara faham otak kepala mereka. Ini juga tidak termasuk, tuan-tuan. Jadi Islam ini kena difahami bukan sekadar cara pada sumbernya Quran dan sunnah, tapi tetap dengan cara fahamnya, iaitu mengikut cara faham as-salafus salih. Ini perbincangan di tempat lain. Baik, seterusnya panjang, tuan-tuan. Seterusnya kita masuk babak ataupun tajuk kisah yang ke-10, muka surat 24. Boleh ikut tuan-tuan . Kalau nampak depan, nampak duk belik muka surat tu seronok, tuan-tuan. Baik, muka surat 24, tajuknya botak. Baik. Al-kisah seorang profesor Muslim, namun berfikiran liberal dan sekular. Dia sering menyindir dan mempersenda beberapa hal berkaitan agama. Dalam satu kelasnya, dia berkata, Al-Quran, kitab suci dan tradisi lama kita yang sangat kita sanjungi. Dalamnya ada nasihat-nasihat, kisah-kisah dahulu kala untuk pedoman. Kita mengatakannya sebagai buku pedoman hidup, sekadar penghormatan saja. Bukanlah Al-Quran itu menjawab semua kemusykilan hidup manusia. Itu tidak realistik. Faham? Sahabat sekalian, apa mesej atau apa pandangan Profesor Muslim tentang Al-Quran? Ini perhatian kita. Baik. Apabila kata begitu, kelas jadi bising. Ramai pelajar cuba mempertikaikannya. Profesor itu memang sengaja. Kisah ni dia dalam bahasa Arab. Saya membayangkan dia berlaku di negara Arab. Dan jangan kita rasa peliknya Arab macam tu. Arab dia gitu daripada kita boleh jadi. Liberal kat sana lebih kuat daripada sini. Allah. Baik. Dia kelam jadi bising. Ramai pelajar cuba mempertikaikan. Profesor itu sengaja je. Lalu dia kata, kamu tak puas hati ya? Baik. Kalau begitu, ada tak penyakit botak ini, penyakit botak saya ini disebut dalam Al-Quran? Profesor itu dia ada penyakit yang mana penyakit sejak kecil dia botak. Botak licin. Ada orang penyakit macam tu, tak tumbuh rambut langsung. Apa atas kepala dia. Dicabar anak murid dia, kelas dia. Kalau begitu katalah kamu kata Al-Quran yang ajar semua, ada semua benda dalam kehidupan ni ada dalam Al-Quran. Okey. Allah sebut tak tentang botak, penyakit botak saya dalam Al-Quran? Oh, ini cabaran dia. Mungkin dia tak kena hari, tak jumpa, tak kena tempat dia. Pada hari itu dalam kelas tu ada seorang pelajar kata, ada Prof. Oh, profesor tu pun ketawa. Apa ayat dia? Pelajar tu pun kata, Allah berfirman, wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Allah, tuan-tuan. Maksudnya, dan negeri yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Manakala negeri yang tidak baik, tidak tumbuh tanamannya melainkan dengan keadaan bantut nakida. Oh, lepas sebut macam tu, semua kelas ketawa. Maknanya kepala profesor tu ibaratnya tanah yang tak subur, tak tumbuh pokok. Kalau tumbuh pun terbantut, kerontot. Baik, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisahnya kata bersahaja, yang ada humor dia, tetapi memberi
kefahaman, mengajar kita tentang satu ayat yang mungkin kita terus pas pandang. Ayat yang kita sebut tadi, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Baik, tuan-tuan Allah. Kita nak cuba kembali ke bukan nak cuba kembali, nak pergi ke tempat asal dia dalam mushaf Al-Quran. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 58 berada dalam mushaf kita, mushaf Osmani ni yang terbaru saya ingat, pada muka surat 158. Sila buka muka surat 158, cari ayat ke-58. Ni kalau orang yang fikiran agak khurafat tapi agak ni kata, cantik ni. Muka surat 158 ayat 58 ada kebetulan dia main ni. Tuan-tuan beringat daripada pemikiran sebegini. Ya. Jumpa muka surat 158. Kita tengok pada ayat 58 di kepala muka surat itu sendiri, di atas sekali Allah sebutkan wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Baik tuan-tuan Allah. Ini sekadar nak tunjuk tempatnya. Kita nak belajar tu tentang surah ini, tentang ayat ini, kita kena baca konteks. Ayat ini sebenarnya dia bersambung tak dengan ayat sebelum tu ataupun bersambung tak dengan ayat selepas pada tu. Kita baca, tengok terjemahan, kita akan dapat gambaran. Baik, terima kasih Puan Sakinah Haris. Dia sebut pasal apa tu? Saya sebab guna headset, saya tak apa nak nampak. Baik. Cuma tuan-tuan Allah, apabila dah alalang sampai ke muka surat, dah masuk surah Al-A'raf ini, kita nak ulang kaji, nak ulang sebut, kongsi tentang surah Al-A'raf itu sendiri. Apa maksud Al-A'raf? Apa maksud Al-A'raf? Al-A'raf maksudnya benteng tinggi. Kisah ini tuan-tuan, tak tahu kenapa, tapi kalau saya sangat rasa tersentuh. Entah entah mungkin kita masuk dalam golongan Al-A'raf. Tuan-tuan rahmat Allah, sikit saya nak bawa. Kita dah berada muka surat 158 ni pada ayat ke-58. Saya nak alih sedikit, berundur sedikit pergi ke muka surat 156. Muka surat 156. Surah Al-A'raf juga. Surah 156. Tempat ini atau pada muka surat ini yang menjadi tempat yang ataupun sumber nama surah itu diambil. Tengok pada ayat ke-48. Kita mula dengan ayat 58, kita patah bundur ke 10 ayat di belakang ke ayat 48. Ayat 48 berbunyi apa? Berikut tuan-tuan. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Allah tuan-tuan. Sekadar sikit tadi tersebut. Keseluruhan muka surat ini daripada atas sekali, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, penghuni syurga pun menyeru, memanggil ashaban nar, penghuni neraka. Sampailah akhir ayat ni dan bawa ke muka surat. Ya, sampai ke sini. Tuan-tuan rahmat Allah, satu muka surat ini tuan-tuan balik baca, perhati ataupun dah baca nak kaji lagi, merakamkan kepada kita suasana yang akan kita hadapi pada hari kiamat nanti, sebelum kita pada hari kiamat nanti. Situasinya, keadaannya mungkin di awal-awal orang kata bermulanya hari kiamat itu, iaitu manusia terbahagi atau tergolong kepada 3. Pertama, ashabul jannah, ahli syurga. Yang kedua, ashabun nar, ahli neraka. Dan yang ketiga ialah apa? Ashabul a'raf, ahli a'raf. Tentu tahu kisahnya kan? Saya ringkaskan. Al-A'raf ini ialah golongan yang orang tertahan sekejap. Jadi Allah letakkan di satu benteng yang memisahkan antara syurga dan neraka. Allah A'lam dengan ilmu, dengan kekuasaan Allah, dua-dua Al-A'raf ini dapat melihat
sahabat mereka dalam golongan ahli syurga dan golongan ahli neraka. Mereka tak dapat masuk mana-mana lagi dan tak tahu lagi nasib mereka ke syurga ataupun ke neraka. Ini kita belajar dalam pengajian akidah. Dan kita boleh tengok terus daripada ayat ini, tuan-tuan Allah. Dan siapa mereka ni, golongan A'raf ini yang tak boleh masuk syurga lagi, tak masuk ataupun mungkin masuk ke neraka tapi tak masuk lagi. Siapa mereka ni? Ada di perincian dia, tentu tengok nanti di terjemahan dan tafsirannya. Secara umumnya mereka ni sebagai pendapat ulama mengatakan mereka ni dari segi perbicaraan keadaan mereka ataupun status atau prestasi mereka sama berat, pahala dan neraka, pahala dan dosa. Jadi hold sekejap keadaan mereka, duduk sekejap kat situ. Sehingga kan dah masuk semua ahli syurga, dah masuk neraka. Tengok apa yang mereka berdoa, tengok ahli neraka mereka berdoa, ya Allah janganlah kami sampai masuk pada ahli neraka ini. Dan apa kesudahan mereka, adakah mereka masuk syurga atau masuk neraka? Ayat ini menjawab, tuan-tuan boleh tengok nanti, tuan-tuan. Cuma saya kata tadi kenapa rasa tersentuh rasa ni. Duk terfikir entah kita mungkin termasuk dalam golongan ini. Tak tahu, tuan-tuan Allah. Kita baca dan ini Al-Quran ini memberi gambaran kita keadaan yang akan kita hadapi pada masa hadapan. Ada 3 golongan, golongan Ashabul Jannah, Ashabun Nar, Ashabul A'raf. Mudah-mudahan kita semua tidak sekali-kali masuk dalam golongan Ashabun Nar, ahli neraka. Kita semua nak kejar kepada masuk dalam golongan Ashabul Jannah, ahli syurga. Tapi mana tahu sebelum kita bergelar sebagai Ashabul Jannah itu, kita duduk atau kita pegang status ashab. Ya. Ada orang tanya, saya tak dapat baca soalan ni. Sekejap saya tengok soalan kalau ada. Saya boleh cek. Oh, bagus, menarik. Saya ada dua slide, dua tempat puas ni di laptop saya tengok. Ustaz, Puan Syahra tanya, Ustaz, golongan A'raf ni akhirnya akan masuk syurga masuk ke syurga ya? Tu saya tanya tadi, saya lontarkan sendiri. Apa nasib dia? Saya tak nak jawab, ini homework. Puan Syahra, jawapan simple saja, nak cari pun tak payah. Ada pada muka surat 156 yang kita buka tadi. Puan cuba terokes sendiri, insya-Allah dapat jawapan dia. InsyaAllah. Menjawab persoalan golongan A'raf ini akhirnya akan masuk syurga ke tidak. Tuan-tuan ya, saja nak ni. Baca sendiri. Baik. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, kita terus pada pengajian kita. Kita sebut tadi, mudah-mudahan kita semua Allah kumpulkan kita dalam sebagai Ashabul Jannah. Cuma tak tahulah sebelum tu kita pegang dulu ke status Ashabul A'raf. Dan akan ada nanti golongan pula, tuan-tuan dalam kalangan ahli syurga, digelar Jahannamiyun. Ahli syurga tapi orang kenal mereka sebagai Jahannamiyun, iaitu ex-banduan Jahannam. Mereka ni orang yang dah masuk, sebelum masuk syurga, masuk dulu neraka. Lalu kemudian masuk syurga. Dan mereka digelar sebagai Jahannamiyun. Tapi tetap lebih baik daripada orang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan antara orang kekal selama-lamanya di neraka ialah golongan yang melakukan syirik. Dia bukan kata kami orang Islam semata-mata ataupun orang yang tidak beriman langsung, tak. Orang yang melakukan syirik, Allah takkan ampunkan selama-lamanya, tuan-tuan Allah. Walaupun dia solat, walaupun dia zakat. Jadi kita mohon jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita daripada syirik. Syirik ini bukan sekadar sembah berhala saja. Syirik ini luas maksud dia. Kita kena ingat sama-sama dan ini untuk pengajian lain. Baik, seterusnya. Tuan-tuan Allah boleh ya. 2 kisah saja, 2 kisah baru. Kita masuk ke kisah yang berikutnya. Saya tak biasa ni. Kenapa Zoom ni saya terlepas ada benda, ada masalah yang lain. InsyaAllah kalau ada soalan boleh tanya terus atau pada tambahan boleh sampaikan. Saya dah boleh tengok di chat ini. InsyaAllah kita akan lebih berinteraksi pada ni. Seterusnya tuan-tuan rahmat Allah, kita masuk ke kisah yang berikutnya, kisah ke-11. Muka surat 26 dalam buku kita, tajuknya Gelap. Pendek saja kisahnya. Al-kisah dahulu ada seorang lelaki bertandang di rumah sahabatnya. Dari pagi sampai ke petang dia duduk di situ. Hari semakin gelap namun si tuan rumah belum nyalakan lampu lagi. Maka lelaki itu bertanya, rumah ni tak ada lampu ke?
situ maka Tuhan tu pun membalas wa idza awlama alaihim qamu. Lalu tetamu tu dengar, okey tu tak apalah sahabat, aku nak balik dululah. Tuan-tuan rahmat Allah. Ini kalau kita faham terus bahasa Arab, dia semua dia menarik tuan. Kisah ni tadi kita tahu seorang sahabat ni, ini kita gambarkan berlaku orang Arab, dalam kalangan orang Arab. Bahasa memang asal ni saya ambil daripada kitab Arab lah kan. Dia bertandang ke rumah kawan dia, sembang punya lama semua tu dah nak gelap dah ni. Kawan dia tuan rumah ni tak nyalakan lampu lagi. Mungkin satu lampu minyak tanah kan. Lalu dia kata, gelap dah ni, tak lampu rumah ni. Oh, concern lah dia ni. Lalu kawan dia kata, wa idza awlama alaihim qamu. Dan ketika gelap mula meliputi mereka, mereka pun bangkit. Ini maksud ayat tu. Jadi fahamlah kawan ni, yang jadi teman ni, okey itu maksud dia. Lalu dia pun minta izin untuk pulang. Lama sangat duduk di rumah kawan tu. Menyusahkan malam ni, orang ada hal lain lagi. Hidup menyembah tak habis-habis. Ada orang macam tu tuan-tuan rahmatullah. Memang ada. Ada saudara kenalan kita, ya Allah sembang tak berhenti. Memang ada tuan-tuan. Kita cerita lain. Tuan-tuan pun mungkin ada pengalaman itu. Ada orang kita kenal dia, Allah. Kadang kita nak lari daripada dia. Kalau dia jumpa kita ataupun jumpa siapa, orang dah lekat dengan dia, habis dah. Jadi mungkin ini orang kata apa? Kalau dia orang Arab, inilah ayat yang kita boleh bagi faham antara situasi itulah. Wa idza adlama alaihim qamu. Apabila gelap menyelubungi mereka, keadaan makin gelap, mereka pun bangkit pergi. Baik, ayat ini tuan-tuan rahmat Allah, okey kita pergi ke tempatnya. Ini surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 20. Jadi di mana tempat dia? Kita pergi surah Al-Baqarah, kita akan jumpa di muka surat 4 tuan-tuan. Muka surat 4. Baik. Boleh tengok muka surat 4 dalam mushaf kita. Allah sebut di ayat yang ke-20. Ayat penuhnya yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Baik. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat yang memancar itu merentak pandangan mereka, penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum mashaw fihi, dan setiap kali apa kilat itu memancar jadi cerah, mereka berjalan. Wa idza adlama 'alaihim qamu, tapi apabila malam atau gelap itu kembali, maknanya kilat tu dah berhenti, keadaan jadi gelap, mereka pun terhenti. Ini maksud asal adlama qamu kat sini, mereka berhenti. Walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah nak, Allah hilangkan langsung pandangan, penglihatan dan pendengaran mereka. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini memberi gambaran realiti. Mungkin kita tak lalui pada hari ini, tapi ini pada zaman Nabi, pada situasi ketika itu, apabila orang yang berada di luar rumah bermusafir, masa itu keadaan yang orang kata gelap, tak bawa lampu, masa itu tambah lagi gelap, nak hujan, awan pun gelap. Di negara Arab ni di awal cerah, tapi apabila tambah gelapnya, apabila awan tu tebal nak hujan, berlaku pula kilat. Lalu gambaran itu, orang kata fenomena alam itu sangat, orang kata mengagumkan bagi orang Arab ketika itu, jarang-jarang berlaku. Dan berlaku pula dalam keadaan yang begini. Apa yang berlaku? Ada satu musafir ni, lampu tak ada apa semua, keadaan pun gelap, mereka bergantung kepada orang kata pancaran kilat. Tuan-tuan bayangkan kilat menyabung sampai cerah. Nampaklah ke depan tu sikit. Ada boleh berjalan lagi. Maka mereka pun berjalan. Kemudian gelap balik. Fa idza adlama 'alaihim qamu, mereka pun berhenti. Apabila gelap menyelubungi mereka semula, mereka pun berhenti. Ini gambaran Allah berikan kepada satu golongan. Golongan apa kita tengok nanti. Ini golongan ni yang mereka hidup ni, mereka tak tentu hala,
hanya menumpang cahaya yang ada, tak ada, senyap balik. Tuan-tuan rahmati Allah. Pendek cerita, ayat ke-20 ini sebenarnya dia ialah penutup kepada satu kelompok ayat. Ini dalam surah Al-Baqarah permulaan, tuan-tuan tengok, cuba balik. Sebenarnya bila dia tempat ni kat mana? Permulaan surah Al-Baqarah. Kita perasan ataupun tidak, surah Al-Baqarah ya, surah kedua, dan kita perasan bahawa bagaimana Allah memulakan surah Al-Baqarah sekaligus memulakan keseluruhan Al-Quran itu dengan pengenalan watak. Saya selalu kalau pergi kat sini ingat, ini cara Allah SWT memperkenalkan watak. Al-Quran ini kitab kehidupan, kitab panduan kehidupan kita manusia, dan manusia ini kita dengan pelbagai watak dan kata ya, watak dan rentaknya, tapi Al-Quran perkenalkan kita macam mana pun keadaan kita, siapa pun kita, manusia ni ada 3 golongan. Yang pertama Allah sebut daripada bermula pada ayat pertama, iaitu golongan pertama ialah orang beriman. Allah cerita Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi, sampailah kepada ayat wa ulaika humul muflihun. Ayat 1 kita kata ataupun ayat 2 hingga ayat 5 Allah sinopsiskan, Allah perkenalkan secara ringkas ini golongan pertama iaitu orang beriman. Kemudian ayat ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ke-6 dan ke-7, 2 ayat saja Allah perkenalkan pula atau watak kedua, mungkin watak antagonis, watak jahatnya, iaitu orang beriman lawannya orang tidak beriman, orang kafir. Dalam 2 ayat saja. Menariknya Allah perkenal lepas pada itu dengan ayat ke-8, bermula pada ayat ke-8 sampailah ayat ke-20 yang kita baca tadi. Daripada ayat 8 sampai ayat 20, maknanya dalam 8, 20, berapa tuan-tuan? Dalam 12 ayat. Dalam 12 ayat Allah perkenalkan golongan yang ketiga. Tadi golongan beriman, golongan kafir, golongan yang ketiga. Siapa? Orang munafik. Kalau kita kaji dari sudut pembahagian, kalau kita tengok cara ada filem, ada ni, kita perkenalkan satu watak tu dengan orang kata sepadan lah. Ni satu muka surat, satu muka surat. Tapi tengok isyarat yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. Allah perkenalkan orang beriman dengan 5 ayat, perkenalkan orang kafir dengan 2 ayat, tapi Allah perkenalkan tentang orang munafik ini dengan 12 ayat. Panjang pula tu. Maksudnya kata apa lagi? Antara payah nak kenal munafik ini. Dan orang keadaan dia bersembunyi, dia bersilang, berselirat, dia duduk dalam kalangan orang beriman. Dan bahaya keadaan dia. Ini munafik. Jadi kembali kepada ayat yang kita baca tadi, ia sifat kepada orang munafik. Panjanglah perbincangan dia. Tuan-tuan rahmat Allah. Ini sedikit kita dah lalang duduk di tempat mushaf ini. Baik, yang berikutnya, alalang kita sebut, alalang kita dah duduk di muka surat 4 ini. Lepas ayat 20 ialah ayat 21. Tuan-tuan perhatikan apa maksud dia? Bunyinya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat 21. Saya nak sebut dari sudut apa? Dari sudut ini fakta trivia. Kalau kita nak beli waktu teka-teki, apakah arahan pertama yang Allah sebut dalam Al-Quran? Arahan pertama yang Allah sebut dalam Al-Quran, jawapannya ada pada ayat 21, iaitu sembahlah Tuhan kamu. Menarik tuan-tuan. Kalau kita nak hurai lanjutlah. Sebab kalau kita baca daripada ayat 1 hingga 20, tak ada lagi. Kita kata arahan ni mesti dalam fi'il amar. Ni dalam ayat ke-21 ni ada wa'budu, sembahlah. Ini sekaligus menjadi penetapan bahawa arahan pertama yang ada dalam Al-Quran iaitu sembahlah Tuhan kamu. Tuan-tuan, menarik. Ya, insya-Allah. Kita kembali ke muka surat buku kita, tuan-tuan Allah, muka surat 27. Tuan-tuan boleh baca, saya sebut poin
poin yang ketiga dalam catatan itu, baik sebagai tuan rumah maupun tetamu, ada adab-adabnya yang patut diamalkan. Islam menyediakan panduan dalam setiap perkara, soalnya sama ada kita tahu atau tidak sahaja. InsyaAllah tuan-tuan rahmat Allah. Nanti rasa macam tak ada. Tapi berkenaan dengan adab tetamu ini, saya teringat satu ayat saja berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulama kupas daripada satu ayat pendek itu, dalam ayat itu dia merakamkan apa tindakan Nabi Ibrahim buat, keluar 6 adab tuan rumah. 6 adab tuan rumah. Tuan rumah ni kena buat ni. Sebagaimana Nabi Ibrahim buat. Nanti kita ingat, saya akan kongsikan nanti. Ini spontan saja. Baik, seterusnya. Kalau tuan-tuan tengok kepada apa, dah 3.50 dah, insya-Allah. Saya nak kena cepatkan tuan. Yang terakhir saya sebut, dalam muka 27 ini ada sendal pengisi ruang di situ. Disebut ayat terpanjang dalam Al-Quran ialah ayat 282 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh tengok semula, dan saya ingat ni sangat masyhur. Muka surat 48. Surah Al-Baqarah, muka surat 48. Ayat 282. Di situ ada faktanya, itu ayat terpanjang dalam Al-Quran. Suatu muka surat penuh. Dan satu kita baca, kita akan dapat mesej di situ. Satu ayat panjang penuh itu, apa mesej utama dia? Tentang hutang. Sekali lagi, benda-benda yang kita kata, ke fenomena ya, keadaan-keadaan yang eksklusif, yang menarik ini, ayat terpanjang, ayat terpendek, arahan yang pertama, dia menjentik kita punya pemikiran. Ada mesej, ada syarat yang Allah nak sampaikan. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Satu muka surat penuh. Tapi mesej satu saja tentang hutang. Hari ini kita tengok balik dalam diri kita tentang hutang, tentang Allah. Dan itu isu besar. Isu besar, dan Nabi juga sangat tekankan orang beriman macam mana, orang berjuang macam mana, orang sahabat Nabi, kalau mereka ada hutang yang mereka tak bayar, Nabi tak nak solat atas jenazah mereka. Besar isu hutang, tuan-tuan. Semoga Allah jaga diri kita daripada belenggu hutang. Ya, yang bermudah-mudah dengan hutang, tuan-tuan. Panjanglah itu kuliah yang lain. Baik, dalam masa kurang 10 minit ini, kita nak baca kisah yang terakhir, kisah ke-12, muka surat 28. Dan ini sangat menarik kisah ini. Bicara pun panjang sebenarnya. Tapi kita baca, tuan-tuan. Ambil kisahnya dulu. Boleh ya? Muka surat 28, tajuk ataupun kisah ke-12, tajuknya panjang. Tadi botak, ni panjang. Al-Kisah, di sebuah negara Arab, seorang menteri menunaikan salat maghrib berjamaah di sebuah masjid yang akan dirasmikannya. Sedang salat, hatinya gusar kerana imam membaca surah yang panjang menurutnya. Kemudian dalam ucapan perasmiannya, beliau menyelitkan kata-kata ini. Bukankah kita diajar agar tidak boleh menyusahkan orang lain? Rasulullah sendiri percepatkan solatnya tak kala mendengar tangisan kanak-kanak. Jadi, kalau baca satu ayat saja pun, apa salahnya? Walhal tadi, imam hanya membaca 3-4 ayat saja. Sebenarnya menteri itu yang jarang sekali solat berjamaah. Kita sebut ni menteri di negara Arab. Kemudian tiba waktu Isya dan solat berjamaah pun didirikan. Dalam rakaat pertama, selepas bacaan Al-Fatihah, imam hanya membaca satu ayat ini sahaja. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Maksudnya, dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dulu mengikut kehendak ketua dan orang besar-besar kami, tapi mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 67. Itu rakaat pertama. Allahu Akbar, rukuklah imam tu. Rukuk, sujud sebagainya. Naik masuk rakaat yang kedua. Dalam rakaat kedua pula, lepas pada baca Fatihah, masuk nak baca surah, imam pun sambung satu ayat juga, iaitu sambungan ayat yang dibaca tadi. Rabbana atihim dha'faini minal 'adzabi wal'anhum la'na kabira. Wahai Tuhan kami, kenakan, timpakan kepada mereka azab sengsara 2 kali ganda. Laknatlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya.
ayat surah Al-Ahzab ayat ke-68. Jadi selesai solat, menteri pun lantas berbisik kepada imam. Dia kata, wahai imam, ikutlah lepas ni kamu nak baca ayat panjang mana pun, asalkan jangan baca dua ayat ini. Tuan-tuan rahmat Allah. Boleh faham punchline dia, tak tahu sampai ke tidak. Tapi saya pertama kali dengar kisah ni, terus buat catatan. Kisah sangat menarik. Dan selama tak sedar pun ada ayat ini dalam Al-Quran. Padahal kita hafal Al-Quran. Sedar pun. Ayat ni kisah pada apa? Sebelum pada itu tuan-tuan faham kisahnya kan? Ada 5 minit. Tuan-tuan faham kisahnya. Iaitu tentang seorang menteri ni, orang Arab lah, dia faham bahasa Arab, faham Al-Quran itu. Dia solat, maghrib, imam baca panjang. Tak ada perasaan dia. Begitulah kita. Satu benda yang kita tidak biasa, kita akan rasa lama. Mengaji Quran, baca 2 muka surat, rasa lama, mengantuk tu tak tahan. Tengok, baru 10 minit. Tapi kalau kita tengok drama, tiba-tiba dah habis episod. Ya Allah, cliffhanger pula. Drama tu ada pula cliffhanger. Tu apa nasib hero ni. Oh, marah kita. Tengok dah sejam dah. Kita tak rasa. Itulah perbandingan dia. Lama sekejap itu pada kebiasaan kita, pada rasa kita, tuan-tuan. Jadi imam ni mungkin imam menteri ni mungkin dia lama tak solat pula berjemaah, sibuklah kononnya mesyuarat dan sebagainya. Solat berjemaah, imam baca 2-3 ayat saja dia pun rasa lama. Rasa lama, kemudian dia menteri, orang YB, orang pandai bercakap. Pandai pula dia tahu maklumat-maklumat yang ada. Dia kritik pula imam tu. Kata imam kata, Nabi ajar kita jangan menyusahkan orang. Solat ni sebanyak baca pendek-pendek pun tak apa. Ingat makmum di belakang. Pandai tuan-tuan. Jadi imam tu dengar je. Orang berkata kat dia. Jadi apa imam tu buat? Masuk solat Isyak, ke solat sekali lagi. Imam baca rakaat pertama 1 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Memang pendek. Tapi dia punya menusuk tu dalam, tuan-tuan. Dan ayat 1 itu yang diambil ni, itu ayat kita baca tadi. Memberi gambaran, ialah merakamkan rintihan. Imam tu merakamkan rintihan hatinya dalam dialog yang ada dalam ayat ni. Ayatnya kita baca tadi, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Wahai Tuhan kami terpaksa ikut apa pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, mereka sesatkan kami. Saya maksud kata, ya Allah, aku solat ini baca 1 ayat ni saja ni sebab apa ni? Pemimpin aku ni duk gini-gini ni. Komen dah, mengadu. Lalu ayat yang kedua pula disambung ayat selepas pada tu, rabbana atihim dha'faini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, timpakanlah azab pada mereka ni, pada ketua-ketua kami 2 kali ganda. Laknat kutuk mereka, kutukan sebesar-besarnya. Rasalah imam ni, menteri tu, lepas solat tu dia pun kata kat imam tu, imam, tak apa lepas ni awak nak baca panjang pun tak kisahlah. Tapi 2 ayat ni awak jangan baca. Rasa hati teman-teman. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti biasa, kalau kita sempat lagi, saya ingat kita pergi ke tempatnya dalam Al-Quran. Tempat dalam Al-Quran, iaitu muka surat 367. Mungkin tak sempat dah kita nak hurai, tapi kita pergi untuk sentuh mushaf, tengok depan kita Al-Quran, mudah-mudahan ada pahala dia. Muka surat 467. Sorry, muka surat 427. Saya tertukar terbalik 2 dengan 6. Muka surat 427. Surah Al-Ahzab, masya-Allah, tuan-tuan rahmat Allah. Sebut surah Al-Ahzab, surah yang bagi saya sangat ajaib. Tak habis nak cerita bagaimana nama kisah tu, nama surah tu surah Ahzab, surah perang. Memang disebut tentang perang, tapi apabila baca dalam tu lain gambaran dia. Allah kata soalan kita, Allah lebih banyak nak cerita pasal rumah tangga Nabi pula. Juga ada surah Ahzab, tuan-tuan. Yang lain yang saya sebut ialah, masih tinggal 2 minit saja lagi. Ayat yang kita baca tadi ialah rakaman dialog ahli neraka. Dan ini bukan satu ni saja. Banyak dari tempat lain dalam Al-Quran Allah rakamkan dialog. Tadi kita tengok dalam surah Al-A'raf, iaitu Allah rakamkan dialog ahli syurga, ahli neraka dan ashabul a'raf,
Allah rakam. Sebab dialog ni itu yang menarik minat manusia. Kita manusia secara fitrah suka cerita. Dan cerita tu ada dialog, ada kata-kata. Dan Allah rakamkan dalam Al-Quran dialog itu. Dan ini pengajaran atau cara Allah mendidik kita, tuan-tuan. Kita bagi biar kita betul-betul rasa apa yang Allah nak sampaikan. Dan kita akan lebih rasa tentang keadaan di syurga ataupun neraka melalui dialog, melalui kata-kata penghuni dia. Jadi saya duk fikir kalau tuan-tuan boleh buat kajian, boleh kumpulkan, ini projek mungkin orang tak buat lagi. Itu kata-kata ahli syurga, kata-kata ahli neraka. Saya duk terfikir nak kumpul tu, nak buat apa teka-teki berkaitan dengan syurga dan neraka. Dan setakat saya kumpul tak banyak itu, antara saya perasan kalau berkaitan dengan kata-kata ahli neraka, semua boleh kata semua yang jumpa setakat ni dialog mereka dalam keadaan bergaduh. Gaduh. Kutuk orang tu, kutuk orang ni, salahkan tu, salahkan orang ni, sebagaimana dalam ayat kita baca ni. Yang ini menyesakkan, kalau kita baca, kita beri perhatian, dia menambah sesak nafas tu. Contoh bayangkan orang duk bergaduh. Oi, tak suka, saya tak tahulah, tapi kita tak suka orang bergaduh. Di rumah kita, maaf kata, kalau ada ayah, isteri ayah, mak, suami isteri bergaduh, anak-anak ada, tanya anak-anak suka ke tidak. Anak-anak tekan, itu bergaduh. Itu menambah gambaran apa yang berlaku di akhirat, di dalam neraka. Bukan sekadar dibayangkan azab yang menimpa itu, tetapi hubungan sesama ahli neraka tu. Kita mungkin di dunia ini orang yang dimasukkan ke penjara, dia jadi kawan baik dalam penjara tu, sama-sama sedar menyusah, kata ini cerita pula, mengisi masa dengan bercerita kehidupan masing-masing. Boleh jadi ada dengan sembang itu ada orang kata penenangnya. Tapi di neraka sembang sama mereka pun gaduh. Tak ada ketenangan langsung, tuan-tuan. Dalam seksa tenang pun tak ada. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat berhenti setakat itu. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada perbincangan kita selama sejam ini. Kita bersama-sama membaca 4 kisah dari buku Al-Quran yang belum kita baca. Sekadar itu sahaja. Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini. InsyaAllah tuan-tuan rahmatullah, panjang umur, kita jumpa lagi. Mohon ampun dan maaf atas salah silap, terkurang. Saya tak niat untuk nak singgung mana-mana pihak. Kalau terasa, ya, semoga ada kebaikan untuk kita semua. Allah bekalkan, Allah kurniakan kita ilmu, Allah kurniakan kita tahu, dan juga Allah kurniakan kita mahu dan mampu untuk melaksanakan apa yang kita tahu. Sekadar itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.